Muzium Negeri Kedah dibuka sejak lama pada tahun 1957 di sebuah kota bernama Alustar di Malaysia. Orang yang secara rasmi membuka muzium ini adalah seorang pemimpin yang sangat penting bernama Sultan Abdullah Hamid Halim Shah. Muzium ini merupakan bangunan khusus di mana orang dapat belajar tentang sejarah dan budaya negeri Kedah. Muzium telah berubah dan berkembang selama bertahun-tahun untuk memberikan ruang bagi lebih banyak benda untuk dipajang dan menjadikan pameran dan area pembelajaran lebih baik. Mereka juga menggunakan teknologi baru untuk membantu menampilkan informasi kepada pengunjung dengan cara yang lebih baik. Muzium juga telah membantu mendidik masyarakat dan menyedarkan mereka akan hal-hal penting dalam sejarah. Oleh itu, Muzium Negeri Kedah adalah sesuatu bangunan yang sangat penting untuk menceritakan tentang sejarah-sejarah terdahulu dan juga artifak-artifak lama. Objektif kajian dapat dibagikan kepada 5 bahagian. Yang pertama, menghuraikan perancangan pengurusan di Muzium Negeri Kedah. Yang kedua adalah menghuraikan perorganisasian di Muzium Negeri Kedah. Yang ketiga adalah menjelaskan kepimpinan pengurusan di Muzium Negeri Kedah. Yang keempat adalah menghuraikan pengawalan di Muzium Negeri Kedah. Dan yang terakhir adalah menjelaskan cabaran yang dihadapi di pengurusan Muzium Negeri Kedah. Seterusnya ialah kaedah kajian. Kami telah menggunakan 3 kaedah kajian, iaitu yang pertama kaedah temubual. Kami telah menemubual seorang pegawai di Muzium Negeri Kedah bagi mendapatkan maklumat. Seterusnya kami juga menggunakan kaedah kajian kepustakaan. Kami telah mencari sumber-sumber ilmiah untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan pengurusan di sesebuah organisasi. Dan yang terakhir ialah kajian internet. Kami menggunakan internet untuk mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan pengurusan organisasi bagi menambah baik lagi maklumat yang sedia ada dalam menyiapkan tugasan ini. Perancangan pertama adalah objektif dan misi. Muzium Negeri Kedah dibina adalah untuk tujuan pendidikan, di mana ia dapat menyebarkan maklumat mengenai khazanah, warisan dan sejarah kepada masyarakat melalui pembinaan muzium ini. Selain itu, ia juga dijadikan sebagai tempat penyelidikan untuk para pelajar mengkaji mengenai sejarah Kedah. Selain itu, ia juga dijadikan sebagai tempat hiburan untuk masyarakat datang melawat di waktu lapang. Perancangan yang kedua adalah pemilihan lokasi. Bentuk organisasi adalah seperti peta yang menunjukkan siapa yang melakukan apa dalam kumpulan atau syarikat. Ia menunjukkan bagaimana orang disusun dalam kumpulan yang berbeza, siapa yang bertanggungjawab ke atas siapa dan cara orang bercakap antara satu sama lain. Oleh itu, terdapat beberapa peringkat di organisasi Muzium Negeri Kedah dan fungsinya. Jawatan tertinggi semestinya dipegang oleh pengurusi atau pengarah. Pengarah yang dilantik untuk menguruskan organisasi adalah penting dan memainkan peranan penting dalam mengetuai sesuatu organisasi. Pengarah juga berperanan untuk memastikan aktiviti dalam organisasi berjalan dengan lancar dan efektif. Jawatan ini bukan mudah untuk diperoleh dan memerlukan seseorang yang memiliki banyak pengalaman. Oleh itu, jawatan kuasa pengarah ini adalah penting dalam sesuatu organisasi. Unit yang kedua bertanggungjawab ialah unit pentadbiran dan pentadbiran am dan sumber manusia. Fungsi jawatan ini adalah merangkumi plan strategik sumber manusia, pengambilan pekerja, pengurusan prestasi, kemajuan kerjaya dan sebagainya. Mereka juga berfungsi untuk menentukan pengurusan dan perkhidmatan sumber manusia mengikut aturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Itu terdapat juga unit pendaftaran, repositori dan kenderaan. Unit ini mengumpul, menyimpan dan juga telah mengurus maklumat peribadi daripada individu yang mendaftar. Contohnya maklumat seperti nama, alamat, nombor telefon dan data yang diperlukan. Terdapat juga unit kewangan di organisasi Muzium Negeri Kedah. Unit kewangan ini merupakan salah satu unit yang penting dalam suatu organisasi. Unit ini akan menyusun, memantau dan menguruskan anggaran organisasi supaya pengeluaran dan penerimaan sesuatu dengan rancangan yang telah ditetapkan. Unit ini juga akan memastikan dana dan aliran tunai mencukupi dan untuk memenuhi keperluan operasi dan komitmen. Terdapat juga unit penyelidikan dan penerbitan bagi Muzium Kesultanan Kedah. Peranan unit ini adalah bertanggungjawab untuk merangka, merancang, menyedia, membangun, menyelaras dan menilai rancangan strategik,
dan membantu dalam mengatur dan memantau penyelidikan yang telah dijalankan oleh penyelidik untuk menghasilkan penyelidikan yang berkualiti. Mereka juga bertanggungjawab untuk memastikan semua penerbitan mengikut dasar dan garis panduan penerbitan yang telah ditetapkan, termasuk hasil kajian, penyelidikan, artikel dan juga karya. Ialah unit sewaan bagi Balai Seni Negara. Unit sewaan ini berfungsi untuk mengiklankan tentang penyewaan dewan atau bilik serbaguna di muzium. Hal ini dikatakan demikian kerana penyewaan bilik atau dewan serbaguna ini dapat meningkatkan keuangan dan bajet bagi pihak muzium. Contohnya penyewaan dewan muzium untuk kegunaan membuat program ataupun program talk. Ialah unit konservasi di Muzium Negara. Fungsi unit ini adalah untuk membuat penganalisisan, penyelidikan, rawatan dan pemeliharaan koleksi muzium untuk pameran, simpanan, pendidikan dan dokumentasi. Ia juga berperanan untuk membaiki dan mencegah kerosakan artifak dengan memonitor sistem dalam store koleksi dan galeri muzium seperti suhu, kelembapan, pencahayaan dan juga makhluk perosak. Terdapat juga unit pembangunan di Muzium Negeri Kedah. Tanggungjawab utama unit ini adalah untuk memastikan muzium dalam keadaan yang baik. Ruang pameran muzium juga ditadbir dan direka bentuk oleh unit pembangunan. Contohnya penyelenggaraan bangunan, taman atau kawasan luar dan pembaikan infrastruktur. Hal ini kerana reka bentuk visual, susunan pencahayaan dan pemilihan dan juga penyusunan artifak atau objek seni adalah semua aspek yang diperlukan untuk mewujudkan pengalaman yang mengasyikkan untuk pelawat yang datang. Seterusnya ialah unit perhubungan awam dan pemasaran. Unit ini akan menjalinkan dan mengekalkan hubungan baik dengan semua organisasi, lebih-lebih lagi dengan pihak media. Hal ini supaya pihak media dapat selalu membuat liputan tentang muzium dan menyokong objektif institusi ini. Selain itu, unit ini juga akan menarik pelawat-pelawat dengan mengkomersialkan dan selalu mengiklankan keistimewaan Muzium Negeri Kedah. Akhir sekali ialah unit pameran dan pendidikan di Muzium Negeri Kedah. Muzium ini mempunyai pameran dan kawasan pendidikan yang penting untuk memberikan maklumat dan pengalaman yang mendalam kepada pengunjung. Unit ini berusaha untuk membuat pameran bermaklumat dan pendidikan. Mereka juga membangunkan kursus pendidikan yang berkaitan dengan sejarah bagi tujuan pendidikan dan koleksi muzium. Unit ini akan mempamerkan seni atau sejarah tentang kisah tamadun-tamadun terdahulu sebagai program pendidikan formal dan tidak formal kepada pengunjung yang datang mengunjungi muzium. Oleh itu, unit-unit inilah yang bertanggungjawab untuk memasarkan dan memajukan lagi Muzium Negeri Kedah. Muzium Negeri Kedah hendaklah sentiasa dipelihara dengan baik dan sentiasa memantau keadaannya kerana muzium merupakan tempat untuk kita mengingati tentang sejarah-sejarah terdahulu supaya sejarah lama tidak dilupakan. Seterusnya kita akan bercakap mengenai aspek kepimpinan. Aspek kepimpinan ini merangkumi cara seseorang ketua menguruskan pekerja dan cara menjaga hubungan antara pekerja. Kepimpinan ini juga meliputi perkara yang melibatkan khusus kepimpinan di Muzium Negeri Kedah. Ketua akan memantau segala gerak kerja yang dilakukan orang yang berada di bawahnya. Selain itu, ketua juga perlulah menjaga hubungan yang baik antara ketua dan juga orang bawahannya dengan menggunakan tutur kata yang sopan dan berhemah. Dan yang terakhir sekali dalam aspek kepimpinan yang ada di Muzium Negeri Kedah ialah kursus kepimpinan. Kursus kepimpinan ini diadakan bertujuan untuk menambah baik kualiti kerja, dan kursus kepimpinan ini dijalankan selama 7 hari dan diwajibkan kepada semua unit yang ada di Muzium Negeri Kedah. Bagi aspek pengawalan pula, aspek pengawalan merangkumi sekiranya seseorang itu mengalami gangguan fizikal atau mental, mereka perlu mendapatkan sesi kaunseling terlebih dahulu. Dan seterusnya ialah berkaitan dengan polisi. Mereka perlu mematuhi polisi yang telah ditetapkan kerana polisi merupakan undang-undang yang perlu dipatuhi agar tidak ada sebarang masalah yang berlaku di muzium tersebut. Dan seterusnya ialah sekiranya seseorang melakukan kesalahan atau
masalah 3 tahun berturut-turut, pihak yang berkaitan atau bertanggungjawab boleh mengambil tindakan yang sewajarnya. Dan yang seterusnya ialah tindakan tegas boleh diambil sekiranya terdapat masalah tersebut memberi impak kepada pihak muzium. Mereka boleh diberhentikan atau boleh berhenti sekiranya tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Antara cabaran yang terdapat di Muzium Negeri Kedah adalah yang pertama dari aspek kewangan. Hal ini kerana dana muzium di negeri Kedah hanyalah bergantung kepada dana kerajaan sahaja. Yang seterusnya adalah sumber manusia. Kekurangan sumber manusia menjadi cabaran kerana di Muzium di negeri Kedah, pekerja yang ingin meneruskan pekerjaan di sektor pengurusan muzium amatlah kompetitif. Yang ketiga adalah penglibatan masyarakat. Ini kerana matlamat muzium di negeri Kedah adalah untuk menarik minat masyarakat terhadap muzium. Dan yang terakhir sekali adalah dari segi keselamatan. Hal ini kerana muzium terdedah dengan banjir, bencana alam, kemarau dan sebagainya. Muzium Negeri Kedah merupakan sebuah institusi yang berfungsi dalam menyusun, menyimpan dan menyampaikan maklumat sejarah berkaitan warisan Kedah. Muzium ini merupakan tempat yang menarik bagi penggemar-penggemar yang berminat berkaitan sejarah dan ingin mempelajari sejarah di Muzium Negeri Kedah ini. Dan Muzium Negeri Kedah ini mempunyai beberapa keunggulan yang mampu memelihara dan mempamerkan warisan budaya Kedah di Malaysia. Dan hal ini mampu memberi pengetahuan dalam organisasi dan juga pengurusan berkaitan muzium ini dari segi sudut positifnya.